لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Okey, baik. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung pengajian kita di Masjid Kampung Siglap, iaitu pengajian penawar hati kita. Sebelum itu, boleh saya lihat siapakah teman-teman yang telah bersama dengan kita pada pagi ini. Nampaknya ramai ya yang telah memberikan salam. Kita ada Aliza Aziz. Okey, Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Liza kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Menjadi orang yang pertama memberikan komen. Ustazah tak ada hadiah lah Liza. Kalau saya ada hadiah saya bagi. Ya, satu buku untuk awak. Bagus juga kalau bagi buku dekat jemaah. Okey, tak apalah. Itu nanti. Boleh fikir lain kali. Baik, kita ada Cik Latifah kita. Cik Latifah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan jemaah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Kak Zah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Moga Ustazah sihat dan ceria pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria tak saya Kak Zah? Ya, ada Kak Nur kita. Kak Nur, Assalamualaikum Ustazah, admin dan semua. Sama je ayat ni. Okay, Suzy Buang. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Sama je ayat. Kita ada Kak Aisyah juga. Okeylah, semualah.
Kak Baini, Cik Salimah dan Sulaimi. Baik, terima kasih kepada semua yang telah memberikan komen-komennya, memberikan salam kepada saya, admin dan teman-teman semuanya yang berada di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini. Dan juga kepada yang tidak memberikan komen lah. Saya tahu ada yang duduk senyap-senyap je kan. Dia malu nak tulis apa-apa ataupun rasanya tak cepat. Rasa macam lambat je. Tak kan? Tak apa. Yang penting duduk dan kita ikuti pengajian pada pagi ini. Baik muslimah yang saya kasihi semuanya. Hari ini kita nak mulakan pengajian di muka surat yang keberapa? Sila letakkan di ruangan komen. Nanti admin saya akan paparkan jawapan anda. Okey, silakan. Okey. Ada jawapan? Liza. Muka surat 426, poin E Ustazah. Okey. Kak Zah kita poin E, apa? Khullah mengandung kesempurnaan cinta. Dengar kuliah, nak baca kuliah tadi Kak Zah, minta maaf ya. Muka surat 426. Kak Baini pun kata muka surat 426. Cik Salimah 444 ya Cik Salimah. Masya Allah, tabarakallah Cik Salimah. Ada juga saya teman di sini. Kak Noh 426, poin kita yang E. Baik. Tepatlah ya apa yang dimaklumkan oleh teman-teman kita di ruangan Facebook di situ. Pada pagi ini kita akan mulakan pengajian pada poin kita E bertajuk Khullah mengandung kesempurnaan cinta. Jadi perbincangan dimulakan dari muka surat 444 untuk mereka yang memiliki kitab yang sama cetakan dengan saya sebagaimana Cik Salimah itu tadi. Tetapi jika sekiranya teman-teman ataupun jemaah ya yang memiliki kitab yang berbeza cetakannya daripada ustazah, sila buka muka surat 426 sebagaimana teman-teman yang majoriti ya di sini ya seperti Liza, Kak Zah, Kak Baini, Kak Noh, Kak Aisyah dan yang lain. Okay. So semualah di sini saya kira majoritinya muka surat 426. Kita akan mulakan perbincangan di muka surat tersebut yang mana tajuknya ialah Khullah mengandung kesempurnaan cinta. Masya Allah ceria skrin Ustazah Purple. Itulah ya kepepelan. Apa lah itu. Daripada dia punya tagline kat bawah tu sampai dah kat tepi, sampailah dengan slide dengan tudung-tudung seri Purple. Alhamdulillah. Baik. Okey. Pada perenggan ini, perenggan yang pertama ya, kita lihat di sini. Ada satu penerangan berkenaan dengan khullah ini. Apakah yang dimaksudkan dengan khullah? Dan apakah kaitan khullah dengan kecintaan dalam hati kita ini sebagai seorang hamba? Di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika dia mensyarahkan topik ini, katanya ialah selanjutnya adalah khullah. Sebab apa? Pada minggu lepas kita ada bincangkan tentang 4 jenis cinta. Betul ke tidak? 4 atau 5 kita bincangkan pada minggu lepas. Ni soalan. 4 atau 5? Kita bincangkan 4 atau 5 jenis cinta pada poin kita yang D. Itu pun nak kena fikir ke? Macam mana? 5. Okey. Kak Baini kata 5. Kak Zah kata 4. Liza kata 4. 4 atau 5? Yang tepatnya. Kak Nur kata 4. Kak Aisyah pun kata 4. Ada tak jawapan lain? Okey, Kak Baini lain. Kak Baini kata 5. Ada sesiapa yang setuju dengan Kak Baini? Ataupun memang majoriti jemaah ni. Majoriti jemaah di sini yang tepat jawapannya 4. 4 jenis cinta. 4 ke 5? 4 ke 5 Kak Zah kata, yang kelima tak termasuk dalam perbincangan Ustazah. Kelima tak termasuk dalam perbincangan. Maknanya ada 5 lah. Bunyi apa tu?
Bunyi bunyi apakah itu? Macam bunyi cicak. Maknanya yang ke berapa tadi? Yang ke-5 tak termasuk dalam perbincangan. Jadi ada 5 lah, betul kan? Ada 5. 1, mahabbatullah. 2, mahabbah ma yuhibbullah. 3, al-hub lillah wa fillah. Keempat, al-mahabbah ma'allah. Okey, keempat, al-mahabbah ma'allah. So, kita ada dia kata yang ke-5. Dia tak masuk dalam perbahasan itu. Iaitu rasa cinta yang sejalan dengan tabiat. Dia nak masukkan ke tak nak? Masukkan je lah ya. Ada 5. Cuma yang ke-5 tu dijelaskan uh, dengan penjelasan yang ringkas dan santai lah dekat situ. Dia cuma touch and go sahaja. Maknanya ada 5 tapi 4 itulah yang paling utama yang ditekankan pada poin kita yang D. Yang ke-5, kecintaan sejalan dengan tabiat Ustazah. Ya, betul Kak Baini. Terima kasih. Jadi sekarang kita bincang satu lagi jenis cinta yang disebut sebagai khullah. Okey? Bila kita baca khullah tu dia bermula dengan huruf kha. Khullah. Okey, khullah. Baik. Disebutkan dalam kitab kita di sini katanya selanjutnya adalah khullah. Ia mengandung puncak dan akhir kecintaan sehingga dalam hati orang yang mencintai tidak ada lagi ruang untuk selain yang dicintainya. Dia kata gitu. Jadi, dia kata tingkatan cinta ini tidak lagi menerima segala bentuk kecintaan, segala bentuk perserikatan, segala bentuk perserikatan. Maknanya orang yang memiliki rasa khullah ini kan, dia tidak ada lagi ruang cinta yang lain untuk dimuatkan dalam hati dia. Namun, dijelaskan kepada kita bahawa kedudukan ini hanya khusus untuk 2 orang sahaja. Jadi tidak ada pada manusia yang lain. Khullah hanya ada pada Nabi SAW dan juga Nabi Ibrahim AS. Kalau kita, kita dipanggil sebagai mahabbah. Rasa cinta yang ada dalam hati kita, maaf rasa cinta yang ada dalam hati kita, kasih sayang, kesukaan kita kan kepada pasangan, kepada anak, ini kita panggil sebagai mahabbah. Sebab itu daripada awal, di poin kita yang ada 4 macam cinta itu kan, perkataan-perkataannya dimulakan dengan mahabbah. Mahabbatullah, kan mahabbah ma yuhibbullah, al-hub lillahi wa fillah, al-mahabbah ma'allah. Penggunaan istilahnya ialah al-mahabbah. Tetapi kalau khullah, kenapa tidak kita gunakan istilah khullah untuk kehidupan kita ini bagi mendefinisikan ataupun bagi menyebut tentang kecintaan, kerana khullah hanya khusus untuk 2 orang sahaja di atas muka bumi ini. Iaitu Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Muhammad SAW. Jadi salahlah kalau kita kata, oh saya ada rasa khullah dalam hati. Tak. Kita sebagai insan biasa ni, orang-orang yang macam kita ni kan, kita tak boleh guna perkataan khullah. Kita kata mahabbah. Tapi khullah untuk Nabi SAW, untuk Nabi Ibrahim, yes. Itu betul, tepat. Untuk mereka berdua sahaja. Apa dalilnya di sini? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah didatangkan kepada kita dengan dalil-dalil untuk menunjukkan tentang khullah ini khusus bagi kedua insan tersebut. Nabi SAW ada menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, Nabi kata begini, fa innallaha ta'ala qad ittakhazani khalila. Okey, jadi khullah itu, Muslimah lihat ya slide Ustazah di sini, saya dah besarkan slide-nya. Kita ada perkataan khalila. Kalau mungkin boleh digariskan di buku masing-masing, kita ada di situ perkataan khalila. Khalila kama takhaza Ibrahim khalila. Inilah yang kita panggil ia sebagai khullah. Iaitu dia kata sesungguhnya Allah Taala telah menjadikan aku sebagai kekasih. Bermakna khalilan di sini ialah kekasih. Orang yang menjadi kekasih kita. Kama takhaza Ibrahim khalila, sebagaimana Allah dia menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim.
Bermakna hanya 2 orang sahaja di atas muka bumi ini, di kalangan kita manusia, yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan kata Khalilah. Bukan kita kata, oh kalau gitu Allah tak sayang Nabi Adam lah, Allah tak sayang Nabi lain lah. Kita kan suka kan ada banyak sangat spekulasi ya. Tak suka Nabi Isa gitu kan. Tak, bukan begitu. Nak dikatakan di sini ialah khalilan ini merupakan istilah yang khusus. Digunakan untuk 2 orang ini sahaja. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan itu tadi. Begitu juga di dalam hadis yang berikutnya, sebenarnya hadisnya sama ya dalam satu perenggan, tetapi dipecah-pecahkanlah di sini. Nabi SAW ada menyebutkan, oh maaf ya, hadis ini hadis berbeza ya. Okey. Saya ambil daripada redaksi yang berbeza, tapi kalau dalam kitab sama. Tapi dalam slide saya berbeza. Okey, apa perbezaannya nanti saya beritahu. Baik, pada hadis riwayat Imam Muslim di sini, Nabi SAW bersabda, Nabi kata begini, "Lau kuntu muttakhidhan min ahli al-ardi khalila." Dari Nabi SAW baginda bersabda, seandainya saya dibolehkan memilih kekasih dari penduduk bumi, lattakhaztu bna Abi Quhafa khalila. Maka aku akan menjadikan Ibn Quhafa sebagai kekasih. Kalau dalam kitab kita tak sebut Ibn Quhafa, dalam kitab kita sebut Aba Bakrin. Ini perbezaannya. Okey, jadi tak salah, tak ada apa-apa masalah pun. Kalau Ibn Quhafa tu ialah nama, Quhafa adalah nama kepada ayah Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi dikata Ibn Quhafa anak kepada Quhafah iaitu Abu Bakar radhiyallahu an sendiri. Maknanya bukan orang lain lah. Jadi tak salah hadisnya. Cuma periwayatannya sahaja berbeza. Maka di sini Nabi SAW kata begini kepada kita, kalaulah Nabi diberikan pilihan untuk uh, mengambil lah, susah betul cakap, mengambil kekasih ataupun menjadikan di kalangan manusia ini sebagai kekasih, seseorang di kalangan manusia ini, dia kata apa? Nescaya saya akan mengambil Nabi Ibrahim. Saya akan mengambil Abu Bakar radhiyallahu an sebagai kekasih aku yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi Nabi SAW beritahukan kepada kita begini, walakin sahibukum khalilullah. Akan tetapi sahabat kalian ini adalah kekasih Allah. Maknanya Nabi itu adalah kekasih Allah. Sebagai kekasih Allah yang digelar sebagai Khalilullah, sebagaimana Nabi Ibrahim AS juga, maka mereka berdua memiliki satu keadaan yang mana tidak boleh mengambil kekasih selain Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan mereka yang panggil sebagai Khalil tu tadi. Ataupun istilahnya ialah khullah. Okey? Baik. Dalam kitab kita ada satu lagi hadis Nabi SAW, iaitu pada muka surat yang berikutnya, disebutkan dalam hadis yang lain, inni abra'u ila kulli khalilin min khullati. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada setiap kekasih dari mengasihinya. Okey, daripada setiap kekasih dari mengasihinya. Bermakna Nabi SAW tidak boleh untuk mengambil mana-mana di kalangan manusia ini sebagai kekasih. Maknanya di kalangan makhluk lah. Nanti kan kalau cakap manusia kata jin boleh pula. Kita kan kadang salah faham. Di kalangan makhluk ni, siapa-siapa saja. Di kalangan makhluk, Nabi SAW tidak boleh ambil mereka ataupun mengangkat mereka sebagai kekasih. Kerana apa? Baginda itu adalah Khalilullah. Jadi ini kita panggil sebagai keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi SAW. Dan di dalam perenggan kita berikutnya ada menceritakan tentang kecintaan Nabi Ibrahim AS kepada anaknya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian ini kepada baginda. Kita lihat di sini, diterangkan kepada kita, tatkala Nabi Ibrahim memohon keturunan dan dikabulkan olehnya, lalu hatinya terikat oleh cinta kepada anak itu hingga kemudian bercabang. Maka Allah pun cemburu terhadap kekasihnya, itu disebabkan dalam hati Ibrahim ada tempat untuk selainnya. Ini peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia ceritakan kepada kita apa sebab Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian tentang anak tu kan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ujian ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Ibrahim, asalnya baginda tidak memiliki anak.
Okey. Kemudian dia bernikah dengan wanita yang lagi satu. Asalnya bernikah dengan siapa? Nabi Ibrahim ada berapa isteri? Tanya ya, Nabi Ibrahim ada berapa isteri? Siapa nama isterinya? Letakkan di ruangan komen. Nak tahu juga. Ingat ke tidak? Nabi Ibrahim ada berapa isteri? Isteri pertama siapa? Isteri kedua siapa? Ingat tak Liza? Ha. Kak Noh? Okey, dua isteri, Sarah dan Hajar. Masya Allah, tabarakallah. Betul. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam asalnya memiliki satu isteri iaitu Sarah. Okey, kemudian adalah peristiwa yang berlaku kan. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi dengan Hajar. Okey, dua, Kak Nur jawab dua, Sarah dan Siti Hajar. Kak Aisyah two wives. Okey, Sarah first and Hajar second. Kak Zah pun sama, dua isteri, Ustazah, Siti Hajar dan terperanjat ingatkan Ustazah termasuk. Jangan Kak Zah, terperanjat saya. Dua isteri Ustazah Ish. Tiba-tiba dua isteri Ustazah. Okey, letak titik Kak Zah kat situ ya. Letak titik lepas nama saya. Dua isteri Ustazah, okey titik Siti Hajar dan Sarah. Begitu caranya Kak Zah menaip. Terperanjat saya macam dua isteri Ustazah kena masuk ya. Kalau Kak Zah cakap saya jadi isteri Nabi Ibrahim, memanglah Kak Zah. Minta maaf lah Kak Zah, salah channel. Silap tu. Saya kata sesat ni Kak Zah. Minta maaf ya Kak Zah, saya gurau saja. Jadi kita nampak di situ dalam kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim memiliki dua orang isteri. Jadi pada isteri yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam iaitu Hajar dikurniakan dengan seorang anak. Tapi kemudiannya Sarah juga nanti ya ada memiliki anak lah setelah itu. Namun yang kita nak highlightkan dalam kisah yang dikemukakan kepada kita di dalam kitab ini, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak melalui isteri yang kedua iaitu Hajar itu tadi. Maka di sini diceritakan kepada kita, oleh kerana itu Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Siapa nama anaknya di sini? Okay. Dalam kitab tak letak. Siapa nama anak? Tadi dah tahu maknya nama Hajar. Okey. Anaknya nama siapa? Mesti tahu nama anaknya ni. Nabi Ismail alaihi salam. Masya-Allah tabarakallah. Terima kasih. Okey, di situ. Nabi Ismail alaihi salam. Akila pun jawab. Terima kasih Nabi Ismail alaihi salam. Yes, so Nabi Ismail alaihi salam ini menjadi ujian kepada Nabi Ibrahim apabila Nabi Ibrahim mula memiliki rasa cinta yang mendalam kepada anak tersebut. Sayang anak memang perlu sayang anak. Cuma untuk Nabi Ibrahim di sini kita dah bincangkan, dia adalah Khalilullah. Dia tidak boleh ada selain Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya yang melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang berlaku dalam hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah uji dengan kasih sayang seorang anak kepada dia, akhirnya cinta dia, rindu dia kepada anak itu pada waktu tersebut hampir memenuhi dada dia. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan perintah ini terjadi apabila Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Perintah ini terjadi dalam mimpi tidak lain supaya pelaksanaannya menjadi ujian dan cubaan yang lebih berat. Maksud daripada perintah ini bukannya Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya lah kita kata teruknya kan nak kena sembelih semua kan, tapi di situ banyak hikmah yang boleh kita pelajari, antaranya yang ini. Saya tak pasti adakah peristiwa ini ataupun hikmah ini sering disebutkan di dalam ceramah-ceramah kalau time hari raya haji dan sebagainya, tetapi agak menarik apa yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam perenggan ini. Dan saya rasa ini sebenarnya yang sering kali berlaku dalam kehidupan kita. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian ini untuk membuktikan adakah Nabi Ibrahim ini benar-benar Khalilullah. Betul tak dia ini menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kekasihnya? Sanggup tak dia nak taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita nampak di sini perintah tersebut bukanlah untuk menyembelih anak itu secara nyata. Kan diterangkan kat situ kan? Tetapi maksudnya adalah menyembelih kecintaan terhadap anak tersebut dari hatinya agar hati Nabi Ibrahim kembali murni untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata.
Bukan kita kata tak boleh cinta kepada anak. Anak itu memang wajib untuk kita sayang, cinta, didik, belai, berikan sepenuh kasih sayang. Tetapi tidak boleh untuk diletakkan sama kecintaannya sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita kata samalah sayangnya macam setanding gitu kan. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menegur Nabi Ibrahim alaihissalam supaya berjaga-jaga dengan kecintaan terhadap anak itu tadi. Jangan sampai ianya menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tempat nombor 2 dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sebab itu di sini kata ketika Nabi Ibrahim bersegera untuk melaksanakan perintah tersebut kerana mendahulukan rasa cinta kepada Allah. Jadi dia mimpi yang mana Allah tunjukkan dia menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu itu walaupun dengan hati yang sangat berat tetapi dia bersegera untuk melaksanakan mimpi tersebut. Dan itu membuktikan bahawa Nabi Ibrahim tetap meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang kekasihnya di tempat yang pertama. Maka di sini dikata kerana mendahulukan rasa cinta kepada Allah daripada rasa cintanya terhadap sang anak. Tercapailah pokok dari tujuan tersebut, maknanya sesuatu yang utama daripada tujuan penyembelihan itu tadi sehingga perintah penyembelihan terhadap anaknya pun dicabut lalu digantikan dengan sembelihan yang agung iaitu binatang kurban, kan kambing biri-biri di situ. Adalah kisahnya yang lebih penuh. Apapun di sini saya ingin ambil satu uh, pendekatan yang sedikit berbezalah. Kita keluar sedikitlah daripada perbincangan tentang khullah. Daripada apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tadi. Kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ni kan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita dengan apa yang kita cinta. Itu adalah perkara yang sangat pasti dalam hidup kita ini. Kita cuba muhasabah kembali kan. Kita kalau suka, kita kalau sayang kepada seseorang ataupun kepada sesuatu, ianya akan menjadi ujian dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita membuat pilihan. Mana satukah yang lebih kita sayang? Sayang Allah ataupun sayang apa yang kita sayang itu? Kebiasaannya begitu. Dia akan ada satu masa bila kita ni diuji, kita perlu buat pilihan. Tinggalkan ataupun stay. Kenapa kita perlu tinggalkan? Kita tinggalkan kerana Allah. Biasanya begitu. Dan kadang-kadang kenapa kita perlu stay? Stay juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dalam hidup ini. Cinta sesuatu jangan terlampau berlebihan. Kalau kita terlampau berlebihan, Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan ujian, musibah sehingga kita perlu buat pilihan. Tapi bagi saya ujian dan musibah ini baik untuk hamba tersebut apabila dia diuji kerana itulah yang akan buat dia kembali ke pangkal jalan. Akan buat dia sedar, oh selama ni saya lalai dengan apa yang saya suka. Selama ni saya jadi orang yang mungkin solat, contoh kan. Saya jadi orang yang banyak tinggalkan bacaan Al-Quran. Bila saya suka sangat dengan benda ini, saya terlampau sangat cinta kepada perkara ini, ianya menjadikan saya seorang muslimah yang kurang untuk mendekati majlis-majlis ilmu. Dia mungkin begitu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya memberikan ujian kepada diri kita ini yang membuatkan kita terfikir, muhasabah kembali. Saya cinta kepada perkara ini terlampau-lampau sehingga menyebabkan saya leka lalai terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu banyak muhasabah tentang apa yang kita suka, apa yang kita cinta dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan pada pengajian kita minggu lepas, kan? Apa yang kita cinta, apa yang kita sayang. Asalnya itu kalau ianya halal untuk kita cinta dan kita sayang. Tetapi jangan sampai perkara itu menyebabkan kita tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud tinggalkan Allah? Tinggalkan solat, tinggalkan bacaan Al-Quran, lalai untuk berzikir, jadi orang yang tidak mahu mengikuti pengajian agama, jadi orang yang tak kisah tentang halal, haram dalam kehidupan. Kalau begitulah keadaan kita, inilah yang akan membuat apa yang kita cinta itu tercela. Jadi kita sekarang muhasabah kembali. Kan sebagaimana tadi yang kita baca tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memang kita kata Nabi Ibrahim memanglah tak sampai pada tahap kita ni tak sampailah pada tahap Nabi Ibrahim alaihissalam kan memang takkan sama. Cuma kita mengambil hikmahnya daripada kisah itu. Nabi Ibrahim sayang sangat dengan anak dia.
Allah Subhanahu Wa Taala cemburu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian kepada Nabi Ibrahim untuk membuktikan siapa, maknanya di antara anak dengan Allah mana satu yang menjadi khalil bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana satu yang akan membuktikan dia ini betul-betul, adakah dia betul cinta kepada Allah ataupun memang cinta kepada anaknya. Kalau dia cinta kepada Allah, dia akan laksanakan perintah itu. Tapi kalau dia melebihi cintanya kepada anaknya itu kan, dia akan selamatkan anaknya. Dia akan biarkan anaknya. Itu bentuk ujian. Sama juga dalam hidup kita ini. Kita kadang-kadang suka kepada seseorang, kita cinta kepada seseorang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan dia pada diri kita. Kan mungkin Allah tarik, mungkin Allah tak jodohkan kita, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala pisahkan kita daripada dia. Tujuannya lah untuk sebagai ujian. Mungkin kalau kita dengan dia, kita duduk dengan dia ataupun kita kahwin dengan dia, kita selama-lama dengan dia, kita jadi orang yang lalai, kita jadi orang yang tak nak beribadah bersungguh-sungguh. Namun akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tarik dia itu supaya kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh yang boleh saya berikanlah yang saya rasa lebih tepat dengan konteks kehidupan kita. Dan sebenarnya ada banyak perkara yang kita cinta, bukan setakat manusia, kita cinta kepada, maksudnya bukan setakat pasangan, kita cinta kepada anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ni pun adalah perkara yang melalaikan dalam kehidupan kita. Kan kita cinta kepada ibu bapa kita, cinta pada pekerjaan contohnya, cinta kepada hobi kita, ada banyak perkara yang menjadi kecintaan dan yang kesayangan kita, sehingga kemungkinan besar kita jadi orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Datanglah ujian Allah pada apa yang kita cinta, apa yang kita sayang, untuk membuktikan pada Allah mana satu sebenarnya yang lebih besar dalam hati kita. Allah ataupun apa yang kita cinta. Ha. Kalau cinta kita kepada Allah terlebih besar, kita akan buat pilihan yang lebih tepat dalam hidup ini. Kita akan meninggalkan sesuatu yang walaupun kita sayang sangat-sangat, tapi kita perlu tinggalkan. Kerana kita tahu Allah itu lebih utama dalam kehidupan kita. Inilah yang kita panggil sebagai cinta kerana Allah. Okey, cinta kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita sanggup meninggalkan sesuatu yang kita tahu perkara ini, walaupun kita sayang, tapi kita tahu perkara ini sebenarnya ia tidak baik untuk diri kita. Okey, Muslimah, itu saja untuk perenggan tadi. Seterusnya, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sesuatu lalu membatalkannya secara keseluruhan. Okey, ada Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala batalkan perkara yang diperintahkan itu secara keseluruhan, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim itu tadi. Allah perintahkan, kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, tapi kemudiannya Allah batalkan perintah itu apabila terbukti kecintaan Nabi Ibrahim pada Allah itu melebihi segala-galanya. Bila terbukti sedemikian, Allah Subhanahu Wa Taala pun berhak untuk membatalkan apa yang telah diperintahkan secara keseluruhan. Lalu Allah beri ganti kepada Nabi Ibrahim dengan sesuatu yang lebih baik untuk dijadikan korban. Kerana tak bolehlah kita nak mengorbankan manusia. Di situ kan tak masuk akal. Lalu Allah tunjukkan dengan sesuatu yang lebih baik yang sesuai untuk dikorbankan pada waktu itu. Dan hal ini sebagaimana Allah telah menetapkan syariat penyembelihan itu tadi, memberikan sedekah ni apa ya? Sebelum kita tak apalah, itu ada sedikit kesilapan daripada terjemahan dan menyisakan solat 5 waktu sesudah perintah solat 50 waktu dihapuskan, iaitu dengan tetap menyisakan pahalanya. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman tentang solat 5 waktu itu tadi, la yubaddalul qawlu ladayya hiya khamsun fil fi'li wa hiya khamsuna fil ajri. Ucapanku tidak dapat diubah, ia adalah solat yang 5 dalam pelaksanaan tetapi 50 dari segi pahala. Subhanallah. Ini satu, ini kita panggil sebagai cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengasihi ataupun menyantuni kita ni sebagai hamba-Nya. Ada perkara dalam hidup ni sangat berat. Okey, sangat berat. Ada kadang-kadang hukum hakam tu sangat berat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyantuni ataupun menunjukkan rahmatnya kepada hamba-Nya ini dengan cara meringankan perintah-perintah tersebut kepada kita. Akhirnya itulah yang menjadi hukum ataupun itulah yang menjadi pelaksanaan yang sepatutnya kita buat. Namun kadang-kadang kita muhasabah sekali lagi. Ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala dah ringankan. Contohnya solat 5 waktu. Asalnya 50 kan? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ringankan menjadi 5 atas permintaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana memang kita tak mampu untuk melaksanakan solat 50 waktu dalam sehari.
5 waktu sehari pun kadang-kadang, ya Allah, ya Tuhanku, kita bayangkan. Kita lupa, lalai, terlepas kan. Kemudian kita adalah benda-benda itu kalau 50 memang tak sempat nak mengajar saya. Tak sempat nak mengajar, tak sempat nak sembang, tak sempat nak duduk makan-makan, ya kan? Tak sempat, semua tak sempat. Hidup kita hanya solat saja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah berikan kepada kita dengan kelonggaran, berikan kita dengan rahmat-Nya. Allah berikan kepada kita dengan penuh kasih sayang kerana Allah Maha mengetahui hamba itu dia tidak mungkin mampu untuk melaksanakan 50 waktu solat tu. Maka Allah ringankan 5 waktu sahaja. Jadi kita dah dapat 5 waktu tu kan, kita jagalah baik-baik. Gitu kan keadaannya kan. Kita jagalah baik-baik. Kita lihat ia sebagai satu amalan yang perlu kita jaga, yang perlu kita sentiasa kuatkan, perbaiki, perhalusi sehingga ia menjadi amalan yang sangat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Seterusnya saya nak masuk pada poin kita yang F di sini sebagai perbincangan kita yang terakhir pada pagi ini. Poin kita yang F di situ ianya bertajuk perbezaan antara mahabbah dan khullah. Kalau di kitab kita topiknya mahabbah bersifat umum sedangkan khullah bersifat khusus. Tadi kita dah bincangkan khullah itu hanya untuk 2 orang sahaja yang dipanggil sebagai Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana contoh-contoh yang telah kita berikan itu tadi. Okey, dan juga dalil-dalil yang telah dikemukakan. Ada 3 dalil dalam kitab kita dan ketiga-tiganya telah saya bacakan. Baik, sekarang ini persoalannya apakah perbezaan antara mahabbah dan khullah? Tadi juga saya ada sebutkan, mahabbah itu ialah kita. Ia hanya untuk kita. Tapi kalau khullah tidak. Kita tak boleh guna perkataan khullah kerana khullah itu hanya untuk 2 orang. Itulah juga yang disebutkan dalam kitab ini. Maknanya dia kata mahabbah itu umum. Okay, mahabbah itu umum untuk kita semua. Tapi kalau kita kata khullah, khullah ini khusus. Khusus untuk siapa? Yang 2 orang itu tadi. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata begini kepada kita. Sebahagian orang yang keliru menyangka mahabbah, cinta itu lebih sempurna dibandingkan khullah. Jadi ada orang, mereka fikir mahabbah ni lagi kuat nak dibandingkan dengan khullah. Ya, adalah pendapat yang begitu kan. Jadi mereka berpendapat bahawa Ibrahim adalah Khalilullah dan Muhammad adalah Habibullah. Jadi bagi pendapat mereka ini, Khalilullah itu ialah untuk Nabi Ibrahim sahaja. Sebab tu dipanggil sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digunakan dengan satu istilah lain iaitu Habibullah, kekasih Allah juga maksudnya kan. Tapi di sini ada 2 perbezaan yang perlu kita fahami. Habibullah dia adalah umum untuk kita semua. Namun kalau Khalilullah dia adalah ungkapan istilah yang khusus untuk Nabi Ibrahim dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada orang yang menyangka bahawa Khalilullah hanya untuk Nabi Ibrahim sahaja. Okey, jadi Nabi Muhammad itu dipanggil sebagai Habibullah. Maka sebab itu kita rasa Nabi Muhammad kalau panggil Habibullah, Habibullah itulah lebih tinggi daripada Khalilullah. Mahabbah lebih kuat daripada khullah. Itu maksudnya. Tetapi ini adalah pendapat yang keliru. Sebab itu dia kata begini, persangkaan ini merupakan kejahilan kerana mahabbah bersifat umum. Mahabbah bersifat umum. Sedangkan khullah itu sifatnya khusus. Dengan kata lain, khullah adalah akhir dari puncak mahabbah. Mahabbah dia datang dulu, kemudian akhir sekali barulah kita panggil ia sebagai khullah. Yang mana tidak boleh ada pada kita ni, orang-orang yang umum, katakan manusia-manusia awam ni tidak boleh ada. Kemudian dikatakan Nabi SAW telah mengkabarkan bahawasanya Allah menjadikan beliau sebagai Khalilullah sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Dan di sini jelas kepada kita dalam hadis-hadis yang telah kita kemukakan itu tadi. Nabi SAW sendiri mengatakan bahawa Allah telah mengangkat baginda sebagai Khalilullah sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Jadi yang tepat untuk kita katakan bagi Nabi SAW juga sama sebagaimana Nabi Ibrahim, iaitu Khalilullah. Okey, kemudian dia kata
Rasulullah SAW juga menafikan adanya khalil bagi beliau selain Allah. Jadi tidak ada khalil, tidak ada kekasih selain Allah dalam hati Nabi SAW. Hanya Allah sahaja yang menjadi khalil kepada Nabi SAW. Meskipun demikian, baginda pernah mengkabarkan kecintaannya iaitu mahabbah terhadap Aisyah, ayahnya, Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab dan sahabat-sahabat yang lain. Okey, kita pernah baca hadis-hadis Nabi SAW yang mana Nabi kata Nabi cinta sahabat ini, Nabi cinta isteri yang ini kan. Jadi ini kita panggil sebagai sesuatu yang bersifat umum yang ada pada semua manusia termasuk kita. Okey, sebagaimana kita sayang pasangan, sayang mak ayah, sayang anak-anak, sayang kucing, macam tu keadaannya kan. Itu kita panggil sebagai mahabbah. Jadi tak boleh nak disamakan dengan khalil. Khalilullah, kekasih Allah itu tadi kan, ia adalah ungkapan yang khusus yang Nabi SAW gunakan untuk Allah sahaja. Dan Allah gunakan untuk Nabi SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di sini saya datangkan ya hadis yang menunjukkan bahawa cinta Nabi SAW pada Aisyah ada pada satu hari. Okey, di sini diriwayatkan hadis ini daripada Abu Osman bahawa Rasulullah SAW pernah mengutusnya Amr bin al-As untuk memimpin pasukan kaum muslimin dalam perang Zatus Salasil. Dalam peperangan ini, Amr bin al-As pernah bertanya kepada Nabi SAW dengan satu soalan. Dia tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang engkau cintai?" Nabi SAW pun menjawab, Nabi kata apa? Aisyah. Okey? Dia tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang engkau cinta?" Nabi kata Aisyah radhiyallahu an. Ini kita panggil sebagai mahabbah. Kita tak panggil ia sebagai khullah. Jadi jangan salah faham. Tadi kan kata, habis kalau gitu Aisyah kan Nabi sayang. Yes, Nabi sayang. Tetapi itu adalah mahabbah. Bukan khullah. Sebab itu bila Amr bin al-As tanya kepada Nabi, siapakah orang yang paling engkau cinta? Dia kata apa? Aisyah radhiyallahu an. Kemudian dia tanya lagi kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, siapakah daripada kaum lelaki yang paling engkau cintai? Nabi jawab, ayah Aisyah, iaitu Abu Bakar. Saya bertanya lagi. Jadi Amr bin al-As ni dia tak puas hati. Dia tanya lagi kepada Nabi. Rasulullah SAW pun menjawab Umar bin Al-Khattab. Kemudian baginda ada menyebutkan beberapa nama orang sahabat Nabi yang lainnya. Jadi dalam konteks kecintaan yang begini, inilah yang kita panggil ia sebagai mahabbah. Kita tak sebut ini sebagai khullah. Okey, saya harap faham ya tentang penjelasan yang ada dalam kitab kita. Baik, seterusnya di sini diterangkan kepada kita Allah juga berfirman mengenai dirinya iaitu tentang kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang lain. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan tentang orang-orang yang Allah cinta. Allah tak guna perkataan khullah di dalam ayat-ayat Al-Quran ini bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kategori manusia yang Allah cinta. Tetapi Allah sebut tentang mahabbah. Tentang kecintaan yang bersifat umum di situ. Tetapi untuk orang yang khusus. Sebagaimana dalam kitab kita di sini sebutkan yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah kata apa? Dia mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan antara golongan yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang mana mereka ini bertaubat kepada Allah dan menyucikan diri mereka. Seterusnya, bila kita lihat pada ayat yang berikutnya di situ, Allah kata yuhibbus sabirin. Okey, pada ayat 146 surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Ini adalah antara manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala berubah kepada mereka. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menyebutkan dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-148 tentang kecintaan Allah kepada orang yang melakukan kebaikan.
iaitu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada orang yang berlaku adil dalam kehidupan mereka. Dan ada banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada beberapa golongan hamba, antaranya ialah orang-orang yang mana mereka ini bersedekah, kan, orang yang mana menyantuni ibu ayah mereka, berbakti kepada ibu ayah mereka. Semua ini di kalangan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala kategorikan sebagai insan yang Allah cintai. Namun yang penting, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang-orang yang Allah cintai ini, Allah menggunakan ungkapan lafaz yuhibbu. Okey, yang kita berbalik tadi kepada mahabbah, kecintaan yang diistilahkan dengan lafaz mahabbah. Tidak sekali digunakan perkataan khullah ketika ingin menyatakan kecintaan terhadap orang-orang tersebut. Baik, seorang pemuda, maka di sini contohnya kita panggil begini. Seorang pemuda yang bertaubat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala dia cinta kepada orang yang bertaubat, maka pemuda yang bertaubat ini kita panggil sebagai Habibullah. Okey, kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang itu ialah orang yang berlaku adil, kita juga panggil dia sebagai Habibullah. Kalau orang itu ialah orang yang mana melakukan kebaikan, kita panggil juga sebagai Habibullah. Tetapi kalau Khalilullah hanya untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak sebut kita sebagai Khalilullah. Tetapi kalau Allah cinta kepada kita, Allah akan sebut inilah Habibullah. Iaitu inilah kekasih Allah. Namun ia khusus untuk dua orang ini sahaja. Okey, Muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. InsyaAllah tabarakallah ringkas dan padat saya rasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman pada apa yang telah menjadi perbincangan kita. Yang paling penting tadi, hikmah yang kita ambil daripada perbincangan ini ialah bukan mudah untuk kita meletakkan diri kita sebagai Habibullah. Okey, bukan mudah untuk kita ni jadi seorang insan yang nak mengejar cinta Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Tetapi ia adalah perkara yang tidak mustahil. Kita perlu usaha dengan usaha yang lebih bagi meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kita semua memiliki potensi untuk menjadi insan yang mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu semangat yang jitu, semangat yang kuat, kan, agar kita ini sentiasa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang akan menjadi batu loncatan bagi diri kita sebagai seorang muslimah, menjadi insan yang mendapat kecintaan Allah itu tadi. Bila kita jadi orang yang at-tawwabun, orang yang bertaubat. Ini contoh-contoh yang boleh saya berikan. Orang yang bertaubat, orang yang berlaku adil, orang yang menjaga hak-hak orang lain, kan, orang yang mulutnya baik, hatinya baik, ini semua. Mereka ini akan mendapat kecintaan Allah dan layak untuk digelar sebagai Habibullah. Namun kita masing-masing tahu amalan kita bagaimana dan bagaimana kepribadian diri kita. Kalau kita baik, insya-Allah baiklah segala-galanya. Tetapi jika sebaliknya, inilah permulaan yang sepatutnya menjadikan kita motivasi diri yang tinggi untuk terus-terusan berusaha dengan lebih gigih, lebih semangat agar kita dapat menjadi muslimah-muslimah yang solehah, muslimah-muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muslimah yang akhirnya mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, muslimah yang saya kasihi, terima kasih di atas perhatiannya. Hingga di sini sahaja saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.